mana saya memperincikan keputusan pilihan raya negeri dan membuat beberapa rumusan dan memberi bukti bahawasanya nombor 1, Anwar Ibrahim, UMNO dan PKR hangus di Sabah. Nombor 2, penerimaan rakyat terhadap Shafie Apdal meningkat daripada pilihan raya tahun 2018. Nombor 3, saya membuktikan bahawa penerimaan rakyat terhadap Mahathir meningkat selepas PRU 14. Ini bercanggah dengan dakwaan cyber Laskar Cyber ni kononnya Mahathir tidak disukai. Nombor 4, Muhyiddin sebenarnya memalukan diri dia apabila parti PPBM hanya menang 11 kerusi, manakala Syafiee yang terang-terang menyokong Mahathir menunjukkan peningkatan bukan hanya dari segi perolehan kerusi, iaitu daripada 21 warisannya tanpa DAP 21 kepada 23, tetapi menunjukkan peningkatan dalam bilangan kerusi. Tetapi yang lebih menarik adalah Syafiee terang-terang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini adalah satu endorsement rakyat terhadap Tun. Okey, baik. Hari ini saya akan cerita berkenaan dengan UMNO. Bukan hanya UMNO hangus di Sabah. Okey, UMNO hangus di Sabah sebab apa? UMNO prestasi dia menurun secara konsisten bermula dari tahun 2008. Di Sabah 2008 dia dapat 33 kerusi. Di tahun 2013 dia dapat 32 kerusi. Di tahun 2018 dia dapat 17 kerusi. Dan di pilihan raya negeri terbaru ni dia dapat 14 kerusi. Jadi menurun. Walaupun kali ini dana hebat digunakan, walaupun kali ini jentera paling hebat digunakan, UMNO makin tidak diterima rakyat. Keputusan pilihan raya negeri Sabah turut menunjukkan perpecahan dalam undi Melayu Islam dan Bumiputra Muslim. Malah ada peralihan undi Bumiputra Muslim kepada DAP. DAP meningkat lebih besar berbanding dengan tahun 2018. Kesemuanya ini menunjukkan bukan hanya UMNO hangus, tetapi seandainya pilihan raya umum diadakan dan memang akan diadakan dalam masa terdekat, UMNO dan Barisan Nasional akan memperolehi kerusi dalam bilangan yang jauh lebih rendah daripada bilangan yang diperolehinya ketika pilihan raya umum ke-14. Keputusan akan jatuh teruk. Sekejap ya saudara-saudari. Okey, so itulah keputusan pilihan, itulah yang ditunjukkan oleh keputusan pilihan raya negeri Sabah. Ya, so UMNO is gone. Okey. Tetapi UMNO berjaya bersama Perikatan Nasional bentuk kerajaan negeri, sebab Perikatan Nasional yang terdiri dari PPBM menang hanya 11 kerusi, tetapi dengan bantuan parti STAR yang merupakan komponen PPBM yang memenangi 6 kerusi, maka Perikatan Nasional memperolehi 17 kerusi. Jadi Perikatan Nasional kerusi dia lebih dari Barisan Nasional. Ini menyebabkan Perikatan Nasional yang berhak menentukan siapa jadi Ketua Menteri Sabah. Ini bukan apa, ini kelaziman yang digunakan oleh Barisan Nasional sendiri. Barisan Nasional selama 60 lebih tahun, kelaziman dia ialah parti yang mempunyai majoriti terbesar akan menentukan siapa jadi Menteri Besar, Perdana Menteri atau Ketua Menteri. Jadi UMNO dapat 14 atau Barisan dapat 14, MCA hangus terus. PPBM hanya dapat 11, tetapi PPBM duduk bawah Perikatan Nasional iaitu parti berdaftar. Dan bawah Perikatan Nasional ada parti PPBM dan STAR. STAR dapat 6 kerusi. Jadi jumlahnya 17 kerusi. Jadi PPBM berhak menentukan siapa Ketua Menteri. Okey? Maknanya Perikatan Nasional berhak mencalonkan Ketua Menteri. Tapi UMNO tiba-tiba membelakangkan tradisi dia sendiri. Tiba-tiba dia tak pegang lagi pada prinsip
parti terbesar perlu tentukan siapa jadi ketua menteri. Dia nak tentukan. Dia nak tentukan. Dia nak Bong Mokhtar yang ada kes mahkamah jadi ketua menteri. Sebab itu, dari awal UMNO tak berani beritahu rakyat Sabah siapa calon ketua menteri. Sebab dia tahu kalau dia beritahu Bong Mokhtar, maka ini akan jadi isu semasa kempen pilihan raya. Rakyat Sabah akan tolak. Sebab apa? Bong Mokhtar ada kes mahkamah, kes jenayah. Jadi lepas tu baru keluar rupa sebenar UMNO. UMNO yang dah makin tidak diterima oleh rakyat, tiba-tiba umum Bong Mokhtar. Okey, dia nak Bong Mokhtar. Dia tidak boleh bersetuju. Dan malah Zahid dah kata, no way kita akan terima PPBM. Tapi akhirnya apa terjadi? Dia terima juga. Tahu tak saudara-saudari kenapa? Okey, sebabnya UMNO dapat tahu bahawa Perlembagaan Sabah Perkara 6/7 membenarkan dalam keadaan tertentu ataupun membenarkanlah yang di-Pertua Sabah, Negeri Sabah, untuk memilih ketua menteri dari parti yang memenangi majoriti terbesar. Jadi oleh kerana tu, kalau yang di-Pertua lihat, gabungan rakyat Sabah ni berpecah, bercelaru, tak boleh capai keputusan, maka dia turut boleh menggunakan peruntukan yang ada pada perkara 6/7 untuk melantik Shafie Apdal yang mewakili parti yang menang majoriti terbesar. Okey, jauh lebih besar dari parti lain, jauh lebih besar dari UMNO, jauh lebih besar dari PPBM, jauh lebih besar dari Perikatan Nasional. Boleh melantik Shafie Apdal sebagai ketua menteri. Bila UMNO dapat tahu benda ni, cepat-cepat dia melutut kepada PPBM dan dia membenarkan pencalonan ketua menteri oleh PPBM. Jadi akhirnya pilihan Muhyiddin jadi ketua menteri. Sekali lagi UMNO jilat tapak kaki Muhyiddin dan PPBM. Dah lah karah teruk di Sabah. Prestasi amat buruk. Ini pula lepas itu jilat-jilat kaki PPBM yang menang kerusi dalam bilangan yang kurang dari UMNO. Okey? Jadi inilah yang berlaku. Mengapa UMNO sanggup melutut dan jilat kaki Muhyiddin? Kalau pegang pada prinsip, UMNO dah tarik dah sokongan dari Muhyiddin. Memang UMNO akan tarik sokongan dari Muhyiddin. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kalau betul-betul bersekutu, mereka tidak akan bertanding berasingan, kempen berasingan di Sabah sebagai Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Mereka akan kempen di bawah satu bumbung, iaitu Gabungan Rakyat Sabah. Ini tidak. Barisan Nasional berkempen bawa bendera dia. Perikatan Nasional buat kempen berasingan bawa bendera dia. Kemudian pengumuman pengisytiharan menang dibuat berasingan. Sebenarnya mereka bermusuh. Sebenarnya tidak lama lagi tim A yang geng Najib, Zahid ni semua, mereka akan tarik sokongan daripada Muhyiddin. Maknanya Muhyiddin suka tak suka, Parlimen lambat laun akan dibubarkan. Okay? Mereka tak ada majoriti. Majoriti percayalah kat saya, Muhyiddin dah hilang dan ada pada gandingan Tun dengan seorang lagi tokoh politik negara. Okay? Tapi mereka belum mengorak langkah. Tapi apa pun, mereka tim A ni akan cuba bubarkan Parlimen ataupun memaksa Muhyiddin membubarkan Parlimen. Mereka akan tarik sokongan. Dan ini kita dapat lihat di Sabah. Mereka tak boleh kempen bersama. Mereka buat pengumuman berasingan. Mereka tak boleh terima calon PPBM. Tetapi tiba-tiba melutut menjilat kaki Muhyiddin, tapak kaki Muhyiddin. Mengapa? Okey, kalau dah lah Parlimen nak bubar, okey, dan kalau sah UMNO akan berperang dengan PPBM di PRU 15, mengapa nak pertahan Sabah? Hanya tinggal beberapa minggu lagi. Lepas tu lambat laun bila dah berperang dengan PPBM, Sabah akan tercicir juga dari tangan UMNO. Dan akhirnya bila tercicir, parti-parti Sabah akan bersekutu dengan Shafie dan Shafie akan juga jadi ketua menteri dalam beberapa minggu lagi. Jadi mengapa beria-ia nak pertahankan Sabah untuk beberapa minggu? Jawapannya sebab UMNO terpaksa berbuat begitu supaya sehingga Parlimen dibubarkan dalam beberapa minggu lagi, UMNO boleh guna jentera pentadbiran untuk kembangkan sayap
Barisan Nasional kerana dah tahu Barisan Nasional ni prestasi dia dah teruk, makin jatuh. Jadi untuk cuba guna jentera pentadbiran untuk meyakinkan lebih ramai rakyat Sabah untuk mengundi Barisan Nasional ketika PRU 15 di kerusi Parlimen. Sebab kalau sekarang hang terus bergaduh dengan PPDM di Sabah dan Syafiq Ketua Menteri TYT melantik Syafiq sebagai Ketua Menteri, hang tak ada jentera pentadbiran. Itu sahaja, mereka nak jentera pentadbiran. Sebenarnya keputusan Sabah kali ini lebih memihak Syafiq kalau banding dengan 2018. Jadi apa pun, maruah bangsa dah tergadai. Hari itu Zahid dah keluar kenyataan terang-terang secara tidak langsung dia bersetuju untuk bersekongkol dengan DAP. Dulu DAP didakwa kononnya musuh agama bangsa negara, musuh yang perlu ditakis. Dan atas alasan ini diwujudkan konsep muafakat nasional dan penyatuan ummah. Mereka menjerat PAS. Okey. Kemudian akhirnya Zahid secara tidak langsung mengaku bahawa UMNO sedia bekerjasama dengan DAP apabila dia keluar kenyataan dia kata dia tidak boleh halang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional kalau nak sokong Anwar. Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri kalau tak ada sokongan DAP. Memang dia tak ada majoriti pun, tapi kita untuk tujuan perbincangan kita andaikan dia ada sokongan majoriti. Kita andaikan saja. Okey, tanpa DAP tak boleh. Tiba-tiba Pak Puak DAP ni yang dahulunya dikatakan resis lampau dan sebagainya, tiba-tiba dah jadi malaikat dari kayangan. Okey? Dan Zahid sengaja kata ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan secara tidak langsung dia menyokong Anwar, malah bersubat dengan Anwar untuk memperdaya ahli Parlimen apabila dia menipu, dia beritahu ramai ahli Parlimen Barisan Nasional sokong. Sebenarnya kita dah kumpul akuan-akuan bersumpah kita sendiri dan bilangan dia dah mencecah 25 dan sah. Ini semua penipuan untuk memperdaya ahli Parlimen agar menandatangani akuan bersumpah menyokong Anwar. Dan siapalah dalangnya? Zahid Najib bersama Anwar. Okey? Ini tindakan terdesak. Walaupun mereka tahu rancangan ini tidak berjaya, saya dah beritahu orang terdesak akan guna apa jua cara sekalipun. Jadi lagi satu, kenyataan Zahid pun tak masuk akal. Kalau kau tak boleh kawal ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional, buat apa kau jadi pengerusi Barisan Nasional? Buat apa kau jadi Presiden Parti UMNO? Bukankah tradisi UMNO, ahli-ahli dia tidak boleh sokong parti lawan? Kau dah menyimpang dari tradisi. Bukankah atas tradisi ini Muhyiddin dan Mukris dulu dipecat? Jadi nampak sangat UMNO dah jadi pelacur politik. UMNO melacurkan maruah agama, bangsa dan negara, menjaja konsep penyatuan ummah. UMNO adalah musuh agama, bangsa, negara yang lebih besar kerana dia adalah musuh dalam selimut. UMNO bukan lagi pejuang maruah agama, bangsa, negara. UMNO sedang membangsatkan bangsa. Dan UMNO memang dah bangsatkan dirinya sendiri. Terima kasih kepada Zahid dan Najib. Makin ramai dah nampak. Makin ramai dah lihat. Benda ni dah lihat kat Sabah. Di media sosial pun kalau ikut kajian orang dah nampak. Okey? Terdesak apa pun boleh buat. Nak bersekongkol dengan siapa pun boleh. Dia tak boleh jawab. Cuma dia kerah laskar cyber dia untuk cuba spin. Oh, kononnya Zahid terpaksa melakukan itu untuk meredakan kemarahan Akar Umbi. Kalau benar nak redakan kemarahan Akar Umbi, Zahid perlu menggunakan tanggungjawab dia sebagai presiden untuk menetapkan apakah pendirian UMNO. Okey, UMNO tidak akan sokong Anwar. Jadi semua kena ikut. UMNO kekal bersama PAS. Semua kena ikut. Jadi cyber trooper mereka, laskar cyber mereka pun tak tahu nak spin. Jangan melembukan rakyat. Melayu sekarang bukannya bodoh. Tahu. Hakikatnya UMNO kencing berak atas kepala Hadi. UMNO kencing berak atas Umar. UMNO is no longer relevant.
Jadi kalau bangsa Melayu Islam, Bumi Putera Muslim, mengundi UMNO di PRU 15, hancurlah bangsa, agama dan negara. Sebab perjuangan Zahid, Najib dan tim A bukannya agama, bangsa dan negara, tetapi wang, kuasa, kedudukan. Dan UMNO semakin resis kalau lihat kempen dia di Sabah dan beberapa isu yang ditimbulkan baru-baru ini. PAS pun dah sedar sebenarnya. Sebab PAS dia tidak ingin jadi pencetus keruntuhan muafakat nasional. Jadi dia sekarang, dia duduk diam pun sudah. UMNO sedang hancurkan diri dia sendiri dan hancurkan muafakat nasional. Jadi di Sabah dah hangus. Apabila PRU 15 diadakan, Barisan Nasional sudah pasti akan mendapat undi yang lebih rendah. Dan pada ketika itu di Semenanjung tidak ada parti-parti Sabah yang boleh bantu. Dan mereka memang tidak akan bersekutu dengan Perikatan Nasional atau PPBM. Bersekutu pun tak boleh berjaya. Ini memang takkan bersekutu. Okey? Jangan lupa ada satu parti pejuang, calon-calon dia tidak bertanding langsung di Sabah. Dengan itu pun UMNO dah teruk. Di PRU 15 kita boleh pasti calon-calon pejuang akan bertanding di banyak kerusi. Hampir semua kerusi UMNO. Dan kita lihat PPBM ni sebenarnya akar umbi dia tak sokong PPBM. Kalau ada pejuang di Sabah, kantoi PPBM. Buktinya hampir 80% akar umbi pemimpin bahagian cawangan sudah bungkus, sudah keluar daripada PPBM untuk bersama pejuang. Jadi dengan kehadiran pejuang di PRU 15, dengan prestasi yang sah, yang akan buruk bagi UMNO, dan PAS pun disebabkan perpecahan undi Melayu Islam dan Bumi Putera Muslim, dijangka akan dapat perolehi bilangan kerusi yang jauh lebih rendah. Maka bye-bye. Bye-bye. Sekarang saya buat ramalan untuk PRU 15. Anggaplah live ini sebagai ramalan rasmi saya. Bye-bye UMNO, bye-bye PPBM, dan PAS tidak boleh berjaya melainkan dia tarik diri daripada bersekutu dengan UMNO. Okay? It's gone. Anwar pun gone. Dan disebabkan mulut Anwar, PKR kemungkinan besar gone. Dan kalau DAP ni cerdik, pandai sikit, Amanah pandai, mereka akan sedar rakyat Sabah ni telah ludah ke Anwar. PKR did so badly, tetapi DAP and Amanah, no. Jadi ini bukan soal DAP, Amanah, PKR. Ini soal Anwar. Ada yang beritahu saya, PKR menang 2 kerusi kali ini. Di 2018 pun menang 2 kerusi, tapi pada masa tu mereka tanding lebih banyak. Jadi kesimpulannya sebenarnya PKR did better. No, that's not how you look at it. How you look at it is, pada 2018 Anwar tidak buka mulut dia berkata, saya nak jadi Perdana Menteri. Okey? Jadi kalau yang tak buka mata lagi, sedar-sedarlah diri. Anwar is no longer relevant. UMNO adalah bagi saya ancaman besar kepada bangsa, agama, negara. UMNO dah hancur. Yang menghancurkannya ialah gandingan Zahid, Najib dan tim A, pimpinan Najib. Okey? Sebab saya hanya pejuang agama, bangsa, negara. Okey? Adakah saya tolak UMNO? UMNO kalau korang tak lihat lagi, aku tak tahu nak kata apalah.